welcome back to Borak-Borak Dayasari. It's the 10th episode bersama saya Hana. Dan saya Amar. And today kita ada 3 guests which are Elijah. Nama Irfan. And Danish. Okay, so untuk minggu ni kita orang nak borak-borak santai je with our 3 guests. Jadi, bolehlah bagi tahu sikit pasal korang macam hari ni Elijah buat apa pagi tadi, kan cuti. Pagi tadi sebab macam yang kita tahu Ahad ni kan ada sukan nikah pasum kan. Jadi pagi tadi rehearsal untuk sukan nikah tu lah kat UM Arena. Rehearsal perarakan, lepas tu sempat lah bersilat bersama dengan host kita hari ni jadi. Lepas tu petang tadi pergi jalan gunting rambut semua. Gunting rambut? Bukan aku lah, aku teman orang kan. Aku teman orang kan. Lepas tu balik sini dah, lagi untuk ni. Terima kasih. Dan tadi Aman nak potong rambut juga. Tak apa lah. Isu rambut tu harga tak reti lah. Harga tak reti lah. Okay, next. Irfan? Aku pula tak ada buat apa sangat pun. Hari ni banyak kisah marketing je. Sebab benda ni kita orang setiap minggu nak kena present lah. So banyak benda kena prepare awal. Tak nak kacau weekend. So dah tu aku buat main game ni masih kurang sikit lah game-game ni. Apa dia yang kau main? Macam sekarang ni main ML, FL. Aku juga main SOG juga. Cantik lah. Tu kalau marketing tu kau jual apa? Sebab biasanya marketing dia jual. Yang ni Industri kita orang apa? marketing just kita orang bincang pasal apa company yang kita orang ni. And then kita orang kena market dari segi segmentation dia macam tu lah. So apa company yang korang pilih? Oh, company yang pilih lah berdasarkan SPay. Kita orang buat company baru nama dia Uphive. Uphive. Cara SPay sikit kan, Uphive dia Jelas sikit. nampak pelik sikit. Dia datang daripada upgrade. Second Heim kita daripada Jerman, meaning home. So kita upgrade kita punya home dari segi food and beverages. Macam tu lah, jauh sikit lah punya operation. Danish? So hari ni tak buat apa sangat lah. Basically just tidur, nak tidur because I like tidur, okay. And also adalah buat management accounting sikit since itu subjek yang agak sukar. Jadi so yeah, we need more practice dalam subjek tu. So yeah, that's all for today lah. Okay. Sebut pasal dah sebut apa yang buat ini, okay, Elijah. Dia tahu Elijah ni duduk Jawan apa? Sarawak. Okay, so boleh tak cerita sikit macam apa? Ya, apa cara hidup kat sini? Macam rindu tak Sarawak ke? Kan dah lama tak balik kan? Rindu sangat. Kalau cakap pasal rindu tu, rindu sangat lah. But bagi aku, kalau macam aku pergi satu tempat yang jauh pun ataupun aku berjauhan dari keluarga, mula-mula je rasa kuat lah. Tapi lama-lama tu dengan kawan-kawan, dengan keseronokan, pergi KL biasa kan, pergi jalan sana sini, mula rasa seronok. Tak ada rasa sangat lah sekarang. Okey lah. Ya, betul. Maknanya first week kau kat sini kau First week dia kat sini kan, semua dia nak cari orang Sarawak Ah. Dia soalan tu. ni salah. Pergi mana-mana satu college ni, orang Sarawak ke? Orang Sarawak. Macam tu je lah. Pelik juga lah ni, pada satu hari tu dia cakap pasal Sarawak aja. Kita pun ada tidak sekali tu. Tu aku akui lah. Tapi mula-mula tu aku memang banyak cari supaya macam dapatlah cerita sama-sama pasal rumah kan, apa semua dekat kampung halaman. Tapi sekarang dah makin banyak dah aku jumpa. And yang pasal ni tu tak ada lah sangat. Tapi sedih lah, sedih sikit. Maknanya tak niat. Tak ada lah. Physically no, mentally yes. Tapi yang aku rasa lah, Elijah ni banyak betul craving. Pertama setiap minggu kalau boleh nak ajak kita orang jalan, cari makanan Sarawak. Oh, kat di sini? Ya, dari sini. Itulah, hari tu je pergi makan laksa Sarawak. RM5 pula tu, murah lah. Okay, kalau apa? Irfan tinggal di mana? Aku tinggal kat Seremban ni, Seremban 9. Mak bapak Orang mana ni? Pantai. Itu lah. Kelantan. Mana cakap Kelantan? Kecil sikit. Aku tak boleh lah. Aku dengar orang cakap tu je lah. Kalau cakap Nagori? Nagori pun tak boleh sebab aku duduk bandar. Aku rasa macam Dia tak payah lah bandar dengan dekat lain. lain. Aku datang sini, orang cakap, kau kenapa ada logat KL? Aku tak pernah dengar benda tu ada lah. Aku rasa aku basic lah nak cakap tak ada logat macam.
dia cakap kalau kat Nogori bandar bandar ramai yang cakap KL. Kalau pedalaman adalah orang cakap logat sekian. Tapi kau memang tahu awak negeri. Negeri bukan dia tak. Sikit sama lagi. Kau boleh tak? Bermalu ya. Sikit, payah. Try sikit. Try sikit. Aku cakap laju boleh tapi aku tak ada benda nak cakap. Ya. Santai lah. Ui, laju. Dia kalau Aduh. Parents, ibu asal Terengganu dan ayah asal Perak, tapi dulu kat Shah Alam, Selangor. Jadi obviously kalau biasa orang tanya kan, kau asal daripada mana? Kita pun dulu kan kita kecil, kita pun macam confused nak sebut daripada Terengganu ke daripada Shah Alam. So bila dah besar ni, dia mau tu Shah Alam lah. Sebab bagi aku kalau kau nak sebut kau asal daripada mana ni, kau kena sebut yang tempat yang kau membesar, yang kau selesa, yang kau kenal. Macam tu lah. Sebab some people, especially kat tempat aku, like nama tempat tu Jalan Kebun tau. Like that place, dia kat dia pinggir Shah Alam. Jadi kebanyakan orang yang kerja Shah Alam, yang B40 lah, yang kerja biasa-biasa, dia akan duduk dekat Jalan Kebun tu. So bila pergi sekolah aku pun, like satu kelas tu, half IC diorang bukan 10, which is 10 tu IC untuk Selangor lah. So basically banyaklah like dekat tempat tu negeri lain. So kebanyakan ni Kelantan lah macam tu lah. tak IC kau 10 tak? Ada satu dengan Oh ya. Ya. Tapi IC aku bukan 1 lah. IC aku 10. IC aku 10. Ya, tapi daripada aku semua satu-satu lah. Sebab kita orang mampau ibu aku kan orang Terengganu, so dia selesa lah kan beranak kat sana. Kau boleh cakap Terengganu tak? Boleh tu boleh lah, tapi dia secara natural. Dia tak boleh kalau kau cakap Terengganu, tak boleh. Ada Cuma Aku cakap Terengganu. Banyak, oh ya. Makan ikan, makan ayam. No. Dia kan satu. Dia tinggal sangat dah. Betul. Cuba kita betul. Tapi ya, dia kena Dia nak cerai. Dia kena bolak panjang, lepas tu baru pun cakap Terengganu. Macam tu lah. Dia tak boleh disuruh. Susah nak buat. Aku ada rasa ada orang macam jenis boleh switch code. Macam bila pukul mak ayah, tukar terus orang. Biasa macam tu kan. Kalau aku call pen aku cakap Terengganu terus tukar. Ya, like macam bila aku call mak aku kan like kat sini, like my circle dia kebanyakannya orang Terengganu. So kelas pun like tahun lepas yang satu kita orang ke kelas SD2 tu consist of kebanyakannya Sarawak, Sabah dengan orang Terengganu. So aku kawan dengan orang Terengganu. So bila kawan dengan orang, aku improve lah aku punya logat. So asal balik Terengganu aja, apa ni, tak sangat lah aku punya Terengganu ni dia tak cakap lah. Macam tu lah. Tapi bila kat sini, belajar lah sikit-sikit. Tapi kadang-kadang bila call mak pun, kau pahat cakap Terengganu ni? Macam tu lah, dia macam, kau tak cakap Terengganu, kau Shah Alam je, tak payah. Macam tu lah. Tapi ada kampung kat Terengganu. Ada lah. So sekarang ni tengah buat rumah kat sana. And then, insyaAllah lah. Sebab dulu kat rumah nenek je. Sekarang ni rumah tu pun dah dibelah, dah pecah dulu. Sebab nenek pun dah tak ada. So dah tak ada tempat tinggalan kat Terengganu. So kita orang kena buat rumah. Pokoknya nanti berpindah ke Terengganu ni tak ada insyaAllah. Dia perancangannya like tanya ayah, like dia kata dalam 4 ke 5 tahun dia akan pindah ke sana lah. Tapi kalau saya, since 4 ke 5 tahun tu kan degree kan, insyaAllah degree kat sini. And then after that ingat nak kerja kat area KL dengan Selangor adalah tak nak pergi sana. Dia pendapatan kita nak kerja dengan tu lah. Kau tak rasa hektik ke dia dekat bandar-bandar? Since aku berbuat Shah Alam kan, Dah biasa like, dah. benda tu dah biasa like jam. Kadang-kadang bila jam ni kan, like kita mengajak orang Shah Alam ni toleransi tau. Sabar. Itulah arti sabar. Jadi macam it's normal kalau apa ni duduk dekat bandar and then hadap jam tu.
Semua normal. Like, memanglah some people akan rasa stress kalau Betul. duduk kat bandar lama-lama kan. Tapi like, to me, itu biasa lah. So I think, and also kan kat sini kan banyak facility, like macam dari KL selama ni banyak facility. Jadi lagi senang lah, like semua benda dekat. Cuma kat Terengganu tu susah sikit lah, jauh kan. Maya. Gitu lah. Okay. So, kalau pekerjaan, nak buat apa? Sebab nak kerja kat sini. So since diorang semua pernah sekolah. Dapat ni ada Dapat sekolah. macam lah. Tapi plannya nak jadi ni lah forensic accountant. So forensic accountant Forensik yang macam yang tu yang apa benda-benda mayat tu ke? Bukan. Itu forensic yang apa ni bidang sains tu. Tapi kalau forensic accounting ni dia macam bila ada salah guna kuasa ke like satu company tu rasuah ke, rasuah. kita akan check dia punya account kat mana dia punya ketirisan tu. So macam tu lah. Dia macam Detektif lah. detektif lah. Sebab dulu kan Dia jadi mana? dulu nak jadi lawyer. Tapi bila fikir balik macam susah jadi lawyer ni. Jadi kita pun macam tukar bidang, jadi masuk accounting. And then pilih forensic accounting ni sebab dia kan dia kena dengan law sikit kan. So kiranya apa kita mau fulfill lebih demi hati lah. Dan Kalau Ivan? Aku nak jadi chartered accountant. Lepas Cocok macam ni. lepas dia macam lepas habis accounting degree, ambil lagi 3 profession paper. So nanti dia punya skill tu lagi tinggi lah orang pandang. Tapi duduk skop ni macam ni kalau tadi macam dia. Kalau apa cantik. Focus dia. Honestly, accounting ni banyak branch. Aku pun daripada science stream, so aku belum explore lagi branch mana yang nak tengok. Tapi ya, accounting lah. Dengan plan sebenarnya nak stay in the company yang Petronas lah sebenarnya sebab dah dikaji. Dia planning lah. Mana ni? Manager? Apa, nak kerja apa tu? Amy. Kalau nak cakap kerja apa tu, kalau dari dulu banyak lah. Memang susah nak cakap semua benda aku nak jadi. itulah. Tapi sekarang kalau based on apa yang aku nak belajar, aku nak ambil law lah. So legal counsel lah. Legal counsel kat aku pun target Petronas lah. Kerja kat Petronas as a legal counsel. Ya, sebab dah sekolah. Diorang ni sebenarnya wajib tau kerja dengan Petronas. Wajib. Ya wajib. Macam aku tak wajib. Sebab Visit kan. Petronas ada 2 program. Awal scholarship dengan scholarship. Yang salah satunya program beasiswa, and then yang kedua program penadaan. Program penadaan tu dia ada bond, kita panggil bond. Jadi macam kontrak so after belajar, diorang kena 5 years. ya, macam tu lah, kurang 5 years lah. Diorang kena kerja dengan Petronas. Like program beasiswa, so aku bebas nak pergi mana-mana. So yeah, no pressure. So, diorang akan di-pressure di betul dalam. Ya, diorang terpaksa mendapat Terpaksa. Tapi okey lah dengan betul dalam kan? Okey. Okey. Rasa tak sikit. At least dah memang confirm my ticket. At least habis belajar tu sikit. Ha. Daripada kita yang habis belajar. Apa rezeki mana-mana ada. Akan dapat. Kita kan UM, that's why. Jadi mestilah semua company bila tengok UM, wow. Terus ambil. Terus ambil Kalau lah. Petronas pun ambil aku. Boleh. Ini kau ke? Tak semua pekerja kat Petronas tu sekolah, tak betul. sebagainya. Kita semua nanti akan dapat lah. Ha. Tapi sebab kau yang kata kau ada banyak cerita kan. Ha. So apa yang Eh. cerita kau lah yang Pening macam lah, pening lah. Kalau kau tinggi gila sangat dulu. Kalau nak cakap ni, kalau nak cakap ni sebenarnya dari kecil lah. Okay, yang ni yang tak realistik lah. Aku cerita dari kecil. Siapa? Aku pun dulu dari tak ada sisi tu. Okay lah. Ni aku tahu macam gila sikit dan tak realistik. Masa kecil, aku nak jadi astronot kononnya. Siapa? Ya. Okay, semoga nampak lah. Kita sama-sama. Dah kawan, mesti. Sebab masa sekolah rendah dulu aku masuk, kita orang ada perpustakaan sekolah kan. Aku selalu baca memoir Dr. Sheikh Muzaffar Shukor tu. Oh, aku memang inspired gila-gila lah masa sekolah rendah tu. Aku macam,
wah aku one day aku kena pergi angkasa. Tapi biasalah, realistically speaking kalau dah macam masuk sekolah menengah Nak belajar susah-susah. dah belajar susah macam Tak apa lah. Lepas tu kalau upper form aku macam dia macam ada niat nak jadi engineer sikit. Kalau bagi aku yang finalize aku sebelum ni adalah sama ada aku jadi engineer atau aku jadi lawyer. Tu je. And end up aku pilih law lah. Kalau engineer kau nak engineer apa? Mechanical sebab aku suka kereta. Aku suka F1. Ya. F1 suka siapa? Hamilton. Sebab Petronas. Ada. Memang sebab Hamilton Tak layan dia pun. Dia ganti beneran. Betul lah, kita tak boleh move on lah dengan science. Like, kita orang kan science tu selalu ada elective kan. Dia humanities. Tapi dia pilih dia punya elective tu finance. Sebab apa? Sebab dia nak nombor. Dia nak jumpa nombor. Sebab kau rasa calculator tu. Nak tekan calculator. Dia tekan calculator. Oh ya, kalau tak ada math kan macam ni. Tak ada betul, math. tak ada. lah. So yang tak ambil account tak kira-kira lah. Kita tak pegang lah. Tak bukan lah. Tiba-tiba dia orang belajar biologi. Ya. Psikologi kita orang ada belajar biologi sikit-sikit lah. Biologi. Sikit-sikit je. Dan juga belum ada. Function otak apa semua. Aku rasa dari dulu aku tak ingat. Aku tembak je. Okay, so sekejap. Okay, kita ni kan pengetahuan sekarang ni kan macam apa setengah minggu SPM kan. Okay, so apa lah momen-momen korang dua SPM lah. Okay, contoh kita mula dengan Elijah. Momen-momen kau mesti nak SPM. Momen masa SPM aku kalau nak cakap kalau dari segi preparation yang banyak oleh pihak sekolah tu disclaimer, sekolah aku banyak bantu. Tapi masa aku dari segi macam kalau macam kelas tambahan belajar semua sebab aku bukan sekolah asrama penuh apa semua, aku SMK je. So masa nak dekat-dekat SPM tu kalau minggu-minggu sebelum tu banyak kelas tambahan lah, obviously banyak kelas tambahan and all. Lepas tu momen masa SPM tu juga Macam momen kau lah kenangan manis ke pahit kau. Apa dia kenangan pahit aku sendiri tu SPM? Yes. Semua ada. Semua ada aku. Aku tahu apa aku nak cerita. Ni kenangan menarik tau. Serius. First day masa tu kan paper BM kan. Paper BM tu kan kita kena bawa IC kan. Aku lupa bawa IC pagi tu. Serius. Dah masuk dewan tu, aku macam, aduh mana IC aku? Aku terus pergi dekat ketua pengawas. Sebab petang tu ada paper lagi kan. Lepas tu, leganya aku dengar dia cakap, tak apa, petang nanti bawa. Dia macam boleh, something lah dia orang atur untuk yang pagi tadi. So, syukur sangat Lepas tu, apa lagi IC tu dekat rumah tak? IC tu dekat kelas aku. Barang-barang Macam kuat gila lah. Rumah kau jauh tak dengan sekolah? Apa? Rumah kau dengan sekolah jauh? Tak jauh sangat. Siap. Tak jauh. Lepas tu, apa lagi kenangan ni? Kenangan aku rasa boleh lah kenangan kot. Fizik cukup senang dari yang aku jangka. Lepas tu aku bila habis buat tu, aku happy gila. Easy. Lepas tu, Kena relate ya. Hujan Kena apa? relate ya. Tak punya apa-apa. Saya tak ambil sains. lepas tu ni lah aku rasa kenangan pahit, aku rasa ni lah. Biologi memang masa tu memang susah gila lah. Kertas 2 tu aku tak tahu apa kau tulis belakang tu dramanya. Aku macam hentam je lah. Aku agak risau masa tu tapi tak apa, aku redha je. Aku macam it's okay lah, biar je lah. Lepas tu MAT macam biasa lah. Benda biasa semua. Ingat. Aku rasa tu je lah pengalaman aku. Ni lah. Dan batch kelas aku masa tu adalah batch terakhir di mana cikgu BM kita orang, cikgu Jarah, dia mengajar form 5 sebelum dia tak mengajar lagi form 5 untuk tahun yang seterusnya sebab Tahun dia dah nak pencen. Tahun ni dia pencen rasanya. So shout out sikit lah
Cikgu Jarah. Thank you cikgu. Cikgu apa cikgu? Cikgu Jarah. Kan subjek. BM. Kalau Ipan? Okay, aku duduk asrama dulu, sekolah menengah agama bersekitar Labu, sekolah Labu. Jadi apa yang best kan? Apa yang best kan biasanya asrama tu penuh dari form 1 sampai kita ada form 6. Ada 2 je SPP form 6. Sebab Labu dengan Kisses. So macam penuh kan, tapi bila form SPM memang form 5 je. Kebaikan betapa macam kita orang dapat kontrol lah asrama tu. Macam sekolah tu kau punya. Lepas tu lagi best masa daripada pagi semua solat, imam semua best kita orang macam rapat lah. Lagi-lagi petang lepas habis kelas ke apa, satu batch suruh padang. Bayangkan penuh 30 orang. Oh, sekolah 30 je? Tak ada 60 tapi tak adalah semua turut. Sampai 30 tu. Main memang main Banyak after Pulang kampung lah. After habis paper terus main. betul. Sedap lah tu. Siapa lagi Yang biasanya study group. Study group aku tak masukkan yang macam betul-betul study. Semua ni tanya soalan apa. Dia macam the presence the best. Macam aku biasa jenis tidur yang lambat lah. Tidur pukul 4 bagai. Kita dah tidur kat musola je. Dengan aircon lagi, nak sedap lah. Kita Dia tidur, bagi- bangun subuh. Cikgu bagi ajar di situ. Cikgu macam asalkan nak bersepas sudah. Kalau aku gad dalam. Dalam. Gad atas suruh tidur di atas. Kalau kita orang lenient sikit lah. Maybe sebab lepas sekolah agama ni bagi. Wah, tidur kat seorang kan. Dah tidur situ, semua dari situ lah. Jadi ada tu rana macam sekolah aku ni. Faham-faham lah. Semua. Kalau aku nak apa ikut tak ada. Kenapa baik Masa tu kau jawab tu lah. Saya yang paling aku risau macam sejarah. Sejarah kita dua. Aku macam letak je lah semua benda yang aku ada. Tapi alhamdulillah okey je semuanya. Tapi memang perasaan tu macam tak puas hati lah. Rasa macam kena awak kita macam mas-mas kan. Was-was. Okey je. Kalau ni. Cakap pasal SPM ni banyak ceritanya. Banyak Banyak kan. Tapi since aku ni dari sekolah menengah biasa juga. So sekolah tu fun fact, sekolah tu top 5 teramai dalam daerah Kelang. Which is satu batch aku ada 600 student. Banyak sih. 600. 600 student. Satu batch. And Jadi then kalau overall sekolah? overall sekolah 3,000 lebih lah. 3,000. Tapi form 5 paling sikit 600 sebenarnya. Batch lain 700. Kalau 600, satu kelas berapa orang? Satu kelas 40 orang. Jadi ada berapa kali kelas? Kira lah daripada A sampai N sampai N. Pada A sampai N. Oh, 14 kelas? Ya. Paling banyak aku pernah sekat ni. So cakap pasal SPM tu nak belagak lah. Tapi memang nak belagak lah. Aku top student lah kat sekolah tu. Oi. Top 10 lah, top 10. Dia sebab diorang kebanyakannya sebab itu sekolah luar bandar. Jadi kebanyakan student, diorang mau fokus kepada kerja-kerja kemahiran. Diorang tak suka belajar sama. Ada KB ke? KB tu College vacation dia? Dekat-dekat ni. taklah dekat sangat. Cuma Shah Alam kan, Shah Alam. ada je KB yang kat Shah Alam, KB dekat Banting pun ada. So kalau time zaman sekolah tu dulu, like kalau program pun dia macam susah sikit tau kita nak buat program dengan 600 orang student. Jadi adalah a few like macam kelas tambahan je lah like normal. Cuma aku apa ni adalah extra tuition sikit lah, which is MC+. Shout out. Siapa promote kalau nanti dia sponsor ni? MC+, M+, okay? Mungkin yang berjaya. Siapa apa tutur favourite? Paling suka Kalau di notis nanti, kita boleh tag. Aku paling suka since aku ambil aliran account, like account, ekonomi dengan admin. Mesti sebanyak. Ya sebandang dengan apa ni, dengan Seloti. seomah dia ajar account. Jadi ya dia the one yang buat aku minat dengan account and then nak pursue lah in accounting.
Cuma itu je lah yang membuatkan aku score dan SPM dulu. Cuma overall like SPM tu it's really nice kalau kita jadi budak pandai, and then orang semua akan tanya kita like a lot of things. Like bagi aku itu kebahagiaan sebenarnya. Like, ada ni tanya. Mesti macam contoh kan, nak sebelum exam siram bagi pun macam ni. Boleh lah. Cuma bila datang pasok ni kan, dia agak kacau sebab aku daripada sekolah menengah biasa datang sini. The first moment datang sini, aku tak tahu semua orang bayangkan budak kat sini, MRSM, SPP, sekolah bagus-bagus. Jadi ada kacau shock sikit cuma macam like, semua orang pandai. Like benda yang bagi aku susah, like macam maths, bagi aku susah, like orang boleh faham sekali je. Like I need a lot of time untuk faham benda yang susah tu. Cuma itu je lah kacau shock. And then result SEM 1 pun tak elok sangat, jadi agak risau juga. Cuma bila masuk SEM 2 ni, jumpa account kan, dia macam, oh this is me. Let's go. Thank you, Shine. Sebab memang account tu memang aku pegang kat sekolah tu. Tak ada siapa boleh kalahkan. Itu FA ni. Daripada aku sign up untuk tutor financial accounting. Tu untuk bahagian admin tu. Aku bagian skip tu lah. Wakil corruption not dalam grup bisnes. Dia sebab benda tu kita pandai kan, jadi macam sebab bila masuk lecture tu kan, like kebanyakan orang diorang tak ada basic accounting. Jadi bila doktor mengajar kat depan, like orang tak faham. Tapi kita faham sebab benda tu dah pernah belajar dah. Just daripada BM tukar jadi English. Bagi aku tak ada masalah pun. Sikit je bisnes. Sikit lah. Cuma bila kita bagi tahu orang itu macam macam aku cakap tadi, macam kebahagiaan kepada kita macam tu lah. Jadi macam it's really nice lah untuk kita tanya orang sesuatu benda yang kita pandai, and then kita sembahkan ilmu dapat pahala kan. Okay, semua dah cerita, kita dengar Nurdanah lah pengalaman apa SPM. Oh, Sebab diri setahu aku diri Organ. Baik, tanya diri pun sekolah top ni. Organ. Tanya dia, aku tak tahu. Horse. Bagus. Okay, so boleh makan. Okay. Jadi masa SPM kan, dia macam blurry sikit lah sebenarnya, sebab macam dari zaman terakhir sampai SPM boleh katakan traumatizing sikit lah, sebab banyak sangat masalah. And sebab Hana macam pegang jawatan untuk high com batch tau. Lepas tu macam dari trial sampai SPM sebenarnya macam ada je problem dalam batch. Lagi-lagi sebab form 5. Lepas tu bila SPM tu kan form 5 je yang dekat sekolah kan. Maksudnya sekolah tu kita je. So apa-apa masalah, kita orang je lah yang penyebab dia. Jadi macam dia sebenarnya benda boleh santai je, tapi sebab campur dengan stress study dia sebenarnya stressful lah juga. So sekarang kan bila nak fikir zaman dari trial sampai SPM, dia tak ada ingat banyak pun sebab sebab dia rasa traumatizing tau. Tapi at one point macam memang decide zaman SPM tu kan, memang decide untuk have fun je, memang buat benda pelik-pelik. Sebenarnya masa start paper BM tu kan, mula dari tu memang tak banyak study pun sebenarnya. Macam kita dah push sebelum tu. Dah push masa trial semua tu. Lepas tu masa start paper tu, sebab kan dah stress sejak trial lama dah juga. So my main benda yang Hana utamakan masa zaman SPM tu is to just make memories. Sebab kan dia duduk asrama. Lepas tu dah lepas 5 tahun nak pergi dah. So make memories dengan kawan-kawan je. Sebab lepas ni tak jumpa dah. Macam sekarang pun dah jarang jumpa kawan-kawan. Dah jarang jumpa. Tapi Ini sekolah mana? Tak sekolah sekolah mana? Sekolah mana? Sekolah mana? Tak, tak sebut. Dia dah sebut. Dah sekolah. Yalah. Sekolah mana? Sekolah mana? Sekolah. Sekolah kat Cyberjaya. Apa sekolah ni? Sekolah kat Cyberjaya dah cukup. Kat Cyberjaya. Hana
Habis, kau selalu. Cuma since daripada all schools, bila tukar pergi Pasum ni, ada rasa macam perubahan tak? Macam ada Mestilah, okey. Dia macam ni tau, okey, nasib dah masuk dalam sini ada kawan tau. Sebab kalau tak, sebab anak introvert. Introvert yang tak motor ambivert. Bila dah rapat tu memang bising lah. So macam masa form 5 tu kan aim untuk buat memories. Lepas tu sebab form 5 tu dekat sekolah, so sepanjang SPM tu memang gila lah. Tapi bila masuk sini, macam jumpa orang baru, lepas tu campur dengan lelaki pula, senyap, memang senyap. Sepanjang macam orientation tu, masa orientation memang senyap. Masa mula kelas pun senyap. Lepas tu sebenarnya start okey dengan lelaki kan masa masuk JTK sebab terpaksa kerja dengan lelaki. Masa kelas pun nak okey dengan classmate lelaki pun lambat sikit. Tapi lama-lama dah okey lah. Sekarang pun macam dah okey tapi itulah. Poin paling susah is untuk nak biasakan dengan orang-orang kat sini. Dapat keluar dari all girls school. Kalau dari segi pembelajaran tu macam Dari juga Tanya. tak, kalau daripada segi pembelajaran tu like macam okey tak, like macam bila belajar je terus okey dapat macam saat saja lah. Okey. Sebenarnya masa first sem kan, first sem pada Hana semua tajuk macam sejarah. Dia waktu hafal dan faham. Sem first tu apa je yang kena faham sebenarnya. Kebanyakan dia hafal. So bila belajar tu okey, kecuali maths lah. Maths susah lah tapi Betul. Yelah, budak fizikal kan. Budak fizikal. tapi masa sem tu ni sebab accounting, sebab dulu Hana pure science. Dia macam susah dah nak faham tapi cuba dah faham. Tanya Ifan. Masuk nanti Ada InsyaAllah. Ada tutor je lagi. Bukan adik dia tutup saya bukan adik. Tak apa. Janji ajar dia. Ada soalan tak tanya Ana? Sekolah mana? Sekolah tak jawab dia. Dia tetap gigit di situ. Sebab all place. Sekarang saya berjaya sekolah apa? Si Putri ya? Baby. Budak pandai. Ada apa. Ni nak tanya Hanan juga. Memang suka bukan apa ni. Gas. Senang ya. Apa tadi? Diri nanti nak ambil apa? degree nanti plan nak ambil accounting. Sebab after habis SPM kan memang tak tahu nak ambil apa. Sebab mula ambil pure science nak sambung chemistry. Wah. Tapi chemistry masuk form 5 terus. First exam dah fail. So macam minat tu memang nak minat tapi dah kalau tak ada belajar takkan nak bersukan. So sebab masa minat nak ambil chemistry tu kan aim nak jadi macam fragrance chemist, nak buat perfume. So apa yang ada fikir bila macam dah tak tahu nak ambil apa, ambil je lah benda yang pekerjaan tu ada dekat semua company. So kerja dia kat company perfume. So decide untuk ambil accountant lah, jadi accountant. Sebab company mesti lah kena ada accountant kan. Betul. Aku pula dari science stream pergi accounting sebab mak aku je mostly. Tapi memang aku terima lah cadangan mak aku betul-betul. Sebab lepas SPM aku fikir nak sambung English je. Aku dah malas lah nak pergi. Senang. Easy easy. Tapi memang masa tu pergi ibu pejabat marah lagi. Ada macam apa ya, orang pasal career bagi kan. Lepas tu ada satu doktor tercerangkan pasal accounting. Aku cakap straight up, saya tak nak masuk accounting. Lepas tu Gentle cakap kau mak. mak aku macam Tapi sekarang dah nak ikut. okay. Sekarang dah ikut tengok. macam kadang-kadang benda yang kita tak nak tu enteng Betul. Tak nak buat? Amal pula. Dari apa ni? Okay, tak aku cerita SPM aku. Boleh. Yes. Kenangan aku masa SPM lah.
Aku lepas raya, dia start lepas aku tak belajar, aku terus belajar. Aku study SSPM pun dalam 2 minggu atau seminggu before SPM start. So since lepas raya tau, aku selalu tak A satu subjek, aku tak A bio. Oh, Bio memang macam sorry sikit. Okay. Bio ni kan, tapi bio ni aku suka sebab bio ni aku start dengan fail semua. Start fail, lepas fail tu naik E. Lepas E naik D, lepas naik C. Tapi alhamdulillah masa SPM naik A. Tapi nak cakap ni struggle aku dapat A tu, lepas raya tu cikgu jumpa aku, cikgu cakap macam ni aku ayat cikgu. Ahmad, awak dah boleh stop belajar MAT dengan Mat. Awak masa kelas tu, awak pergi bilik guru belajar bio. So kau bayang kan, semua kawan-kawan aku pergi kelas MAT dengan Mat, tapi aku seorang bilik guru belajar bio. Lepas tu, tapi sebelum masa MAT ni, aku pun ada kenangan pahit tak MAT ni. Aku macam kat sekolah aku ni, aku ketua untuk MAT lah. Macam seminggu sebelum tu aku ada buat kelas untuk batchmate aku. Aku cakap nanti MAT, jawab tenang je. Macam aku dah cakap study bab ni untuk dapatkan A. Tapi nak cakap kenangan pahit aku untuk MAT tu, aku tak sempat siap satu soalan tau. Bukan tak sempat siap, aku boleh jawab. Aku ada minta, tapi aku tak ada ruang untuk tulis. So aku cakap dekat apa yang jaga Pengawas pengawasan, aku minta extra paper. Nak ceritanya, pengawas tak nak bagi kat aku. Masa 10 minit tau, orang sebelah aku minta dia dapat. Aku minta tak dapat. Aku yang tu tahu. Lepas tu 1 minit terakhir dia bagi aku kertas. Aku dengan struggle je tapi tak sempat dikutip. Aku punya pasrah tu, aku keluar dewan, aku pergi tandas, aku tunggu pergi tandas. Dan tu subjek yang kau betul-betul nak score kan? Memang betul subjek aku nak score. Kau bayang aku pergi tandas, aku pergi tunggu pergi tandas tu sampai tu tandas tu pecah. Sebab kau bayang aku macam aku pendek macam okay, aku nak MAT aku ni nak 100. Lepas tu lepas habis je kertas satu tu, aku give up. Macam aku tak pergi makan, aku tak makan, aku tak cakap dengan orang. Macam parent aku pun ada, aku macam aku elak diri aku jumpa parent aku. Lepas tu nasib masa paper 2 tu, aku dapat siapkan dalam masa 30 minit je. Tapi aku lepas siap tu, aku cycle lah pengawas tu. Aku tengok je pengawas tu. Itulah kenangan baik aku. Tapi kalau kenangan manis aku masa SPM, okay, ni jujur lah, aku tak study SPM. Sebab aku tak nak stresskan diri aku sebab aku macam okay, SPM kalau aku study malam-malam penat, nanti esok aku mengantuk. So aku rasa macam okay, aku reda je. Tapi aku still tidur lambat, tapi aku tak study. Okay, aku suruh kau rasa aku buat apa? Main game tu nombor 2. Yang first priority aku. Solat. Solat tu ada. Bukan lah. Benda tu aku suka buat untuk hilangkan stres aku. Sembang Tak. Okay, sebenarnya kan, aku waktu SPM, aku cakap kat mak aku, at least satu paper satu Lego. So, habis je paper, malam tu aku pasal Lego. Habis je paper, aku pasal Lego. Memang dia repeat. Memang aku cakap mak aku tak nak study. Cakap kalau aku study aku stres, bila aku stres, aku tak boleh jawab. So mak aku pun, dengan ayah aku pun ikutlah aku bila aku study dulu. Yang masa MBAT tu, aku ada pasang satu Lego ni, aku pasang pukul 1, siap pukul 4 pagi. tak tidur masa exam besok. Dahsyat. Itulah kenangan manis aku masa SPM. Cakap pasal MAT kan, kan sekolah aku kan bukan sekolah top sangat pun, like macam aku pergi sekolah biasa. Cuma fun fact, time peperiksaan akhir tahun time form 4, satu batch tu fail MAT. Time tu satu batch. Time bukan 600 orang lah yang yang ambil NMAT. Adalah like macam 100 lebih jugalah. Like 3 kelas yang ambil NMAT time tu. Kelas sains agama dan kelas account. So time tu cikgu marah gila tau. Like macam macam anak ketua panitia cikgu aku. Like kan kelas C pun tak semua orang fail. Jadi dah agak marah lah. Tapi kan masuk form 5 dan kita adalah
dia still ada lah yang pas, cuma memang tak ramai lah, like macam 5 orang macam tu je lah. Sekolah tak banyak juga. Tapi sekolah aku okey. Tapi macam tu lah. Tapi kalau bagi saya aku pula, memang aku macam admit gila-gila lah. Dalam masa exam test tu, buat apa ni, dengan sefati pun tak jalan. Cuma ada sebab, mungkin sebab macam hati aku rasa macam benda tu, maths ni berguna ke? Oi. Sama pandai pun Cuma time apa ni SPM tu, like hari admit tu kan, adalah like a few my punya classmate yang tak datang begitu tu lagi bang. Cuma Tak saya paper. betul tak datang sebelum tu. Tapi aku datang sebab walaupun aku tak suka admit, tapi cikgu kan dia bagi tahu lah tajuk yang target-target kan. Studian tu je lah yang kita pandai tu. So study yang tu pun okey lah, boleh lah rasa macam okey, boleh lah jawab admit ni. Try go lah. Ya, Proving ke. ya try lah. Provis besar. Bukan tak nak yang tu. Tak suka. So and then masuk dah level 1 kan. Masuk level 1. Tengok semua soalan. Aku kan aku nak belajar ke. Tapi ada juga yang kita tahu. Yang kita tahu tu kita buat lah. Kita buat. And then bila keluar, like nak kata penyesalan dalam hati tu tak ada sangat. Sebab tak ingat kan benda tu. Cuma time result, alhamdulillah lepas. Dah lebih daripada pas. Lebih pada expectation kau. Ya, lebih pada expectation. So in conclusion, like jangan give up. Tu je. Walaupun kau tak suka benda tu, walaupun kau ada usaha untuk buat benda tu, itu kau punya usaha. Kau punya usaha tu insya-Allah akan dibalas. Macam tu lah. So in conclusion, jangan give up. Just berjuang je. Like kau bangun pagi pergi exam tu kan, itu kau punya effort juga, tu usaha kau juga. Jadi why not just go on dengan benda yang tu. Macam kat sini pun belajar juga math kan, tak suka juga, mesti tak suka. Cuma aku adalah still lah tanya lah, sebab diorang ni pandai juga math ni, budak lagi pandai daripada aku. Tapi kau best student. Tak student dekat sekolah yang biasa, faham tak? Kalau aku masuk kelas, masuk SBP pun, mungkin result tu mungkin macam biasa je bagi setengah orang. Like macam masuk sekolah dia pun mungkin aku ke belakang juga, tak nak pentas kot. Mungkin macam tu lah. Cuma just jangan give up. Buat adik-adik tu lah. Ya. Pasal IMAT aku boleh tambah lagi lah. Cikgu aku ada ajar satu konsep yang kita belajar. Dia panggil paksa, rela, suka. So macam mula aku tak suka IMAT. So aku paksa lah buat IMAT tu kan. Lepas tu aku dah mula rela benda tu. Aku dah sebut. Rela. Lepas tu, aku dah start suka. Aku treat IMAT like puzzle. Macam bila kau share IMAT tu, dia punya satisfaction tu, aku tak boleh compare dengan benda lain lah sekarang ni. Betul. Okay, aku tambah. Ni untuk brother saya, okay, aku bagi tips sikit ML. ML Sifu. Okay, ni bagi aku lah. Aku pun jenis, aku tahu ramai yang tak suka buat ML sebab aku pun tak buat ML. Latihan pun aku tak pernah sentuh. So tips aku lah, kalau tips aku lah, okay, aku belajar dulu ML, aku start belajar sebelum 3 tau. Masa monti tu aku dah habis sampai form 5. Tapi tips aku waktu aku belajar pun aku bukan buat latihan. So tips aku nak pandai ML, dia just kau kena faham formula. So faham formula ni macam, okay, satu formula ni kau kena tahu, satu formula ni bukan percaya satu benda je, kau cari banyak benda. Contoh aku bagi formula 1 untuk fogation. Formula adiabatic fogation aku contoh lah, yang Tn sama dengan A tambah N tak 1D. Okay, formula tu kalau kau perasan dia boleh cari 3 benda tau. Dia boleh cari nilai Tn, dia boleh cari nilai N, dia boleh cari nilai D dengan A4. So biasanya orang akan pegang formula tu untuk cari Tn je. Dia tahu A boleh cari, D boleh cari, N boleh cari. Jadi tips aku, kalau aku aku tak sarankan buat latihan sebab latihan bagi aku bazir masa kan. Yang tahu orang malas. So bagi aku just fahamkan formula. Tengok skema. Tengok skema. Tu je tips dari aku lah. By the way, tajuk profession tu kan, yang paling aku benci. Tak jawab langsung.
Masuk apa ni kat masuk ni, kau belajar juga application. Tak jawab juga. Cakap dengan cikgu, lepas tu call lah cikgu. Cikgu ni adalah belajar progression sikit. Saya masih tak buat cikgu. Cikgu reply apa? Cikgu kata, awak memanglah. Kalau takkan buat penajuk tu kan, tak ada sedang tu kan. Dia sebab mungkin, entahlah, memang tak suka tajuk tu, benci. Jangan benci lagi, sabar. Tapi overall, saya dah juga belajar sebenarnya. Just mungkin bagi aku benda tu susah. Benda tu complicated. Tak otak aku dia mau otak membaca. Otak membaca dan menghafal. Kalau aku tak mengira. Betul. Jadi some people begitu berhadapan dengan maths tu dia macam tak boleh, tak boleh. Dia setiap orang ada kelebihan masing-masing. Mungkin I'm not good at maths, tapi aku suka. Tapi kalau account aku pandai macam tu lah. Cuma kalau bahasa account, dia yang penting kena faham dia punya basic sangat. Dia punya basic, paling basic Tips. which is debit credit. By the way, debit and credit, bukan debit tu bertambah, kredit tu berkurang ya. Tidak ya. Debit hanya di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Itu saja. Future accountant. Betul. Dia ada function ni kan. Tapi sebut pasal ni kan, aku sebenarnya kan, target aku nak masuk sains tau. Sebab aku nak sambung farmasi. Tapi sebab aku tahu bayar aku macam balai. So dulu aku nak farmasi. Sebab bayar aku tak suka bayar, bukan tak suka bayar, suka. Tapi sebab aku memang tak suka baca, memang aku malas. So aku ambil fizikal. Aku ambil fizikal, target aku nak jadi engineer. Tapi aku memang masa dulu aku apply sekolah semua engineer. Aku tak fikir apa ni. Tapi sampai satu tahap aku fikir aku tak nak engineer. Aku nak more to data science lah. And then aku dapat sekolah. Tapi sekolah aku tu aku nak sangat pergi negara tu. Aku dapat ke UK. Tapi aku terpaksa tolak sebab tu engineer. Sebab aku sekarang ni aku nak sambung data science. Tapi lepas aku belajar satu-satu, aku rasa macam cancel data science. Aku sikit menyesal untuk engineer. Tapi aku still tak nak sambung engineer. Yang baru maybe aku nak planning aku nak sambung statistik ataupun Actuarial. actually science. Aku nak more matematik sebab aku dah tak nak stress. Tapi apa yang kita minat? Aku tak minat juga Mac sebenarnya. Yang Mac ni mak aku yang suruh. Mac mak aku bukan cakap baru belajar gadget. Baru belajar gadget. Tapi aku tak nak. Kenapa? Aku belajar dah. Kita ikut mak. Cuma tu lah, like, pernah je time satu tu kan, Izzat kan dia rasa macam apa, macam tak nak jadi accountant lagi. Dia macam benda kita, like macam dulu aku kan suka top kan, top sudah kat sekolah kan, dia datang sini dapat result teruk. Dia macam tu first time aku berada di bawah. Jadi istilah time tu perasaan dalam hati semacam tak nak belajar lah, semacam tak nak buat benda ni semua. Cuma just down sekejap tak apa. Cuma jangan down yang berlarutan. Macam tu lah. Like, alhamdulillah lah sekarang bila dah jumpa account balik dan macam lagi kuat nak jadi accountant. InsyaAllah lah. Macam tu. So it's normal kalau kita rasa macam kejap nak jadi tu, kejap nak jadi ni, kejap tak nak jadi macam tu lah. So kita pun kan dah borak lama kan. Okay, so manakan ni sekarang tengah SPM, ada kata-kata semangat sikit untuk Mak tahu ada belajar-belajar SPM sikit bagi semangat ni. Kalau kita mula dari Raja lah. Aku lah. Sebab Raja dia banyak cakap. Dia banyak tak tahu bimbing. Daripada calon SPM yang batch lepas, macam mana pertama sekali good luck. Usahalah sebaik mana yang dapat usaha setakat ni. Mana paper yang belum hadap tu boleh belajar lagi, jangan risau, tak terlambat. Tapi aku tak sarankan sangat lah. Contohnya esok nak paper kan, tidur terlalu lewat, kalau boleh elakkan lah, walaupun aku buat juga. Paling-paling pun pukul 12 lah. Jangan nanti, sebab dia mengundang uncertainty tau. Nanti mungkin korang tak terbangun ke pagi esok,
korang tertidur ke masa paper esok. So aku sarankan jangan. And dengar cakap cikgu, doa banyak-banyak. Makan jangan makan yang buat sakit perut lah. Sebelum tu, lepas tu IC jangan lupa lah tulis semua. Let's go IC, let's go. IC jangan lupa. Let's go IC. Lepas tu ni shout out untuk sekolah aku lah. Untuk batch form 5 SMK Meradong tahun ni. Cuba sekolah kau lepas ni. Masya Allah. Good luck untuk korang dan dapatkan GPS yang lebih baik daripada last year. You guys can do it. Committed to excellence, Meradong. Right. Okay, apa aku nak cakap kan, jangan fikir trial kita punya result tu akan effect kita punya SPM. Maksudnya memang trial aku tak elok sangat, tapi SPM kalau kau betul-betul study, kau boleh dapat result yang meletup lah. So aku nak shout out kat batch 06 sekarang kat Semalabu, batch Itias, dengan batch aku sendiri yang di mana-mana korang berada, batch Itizam. Okay. Okay, Danish. Just kalau untuk SPM student, jangan percaya kalau ramalan Itu jangan percaya. Betul. Aku So, pun dah kena tipu kat ramai. betul lah kan. Ramalan tu jangan percaya langsung. Like macam KSSM ni pun sangat unexpected ke. Tiba-tiba dia keluar benda yang kita sendiri pun tak pernah belajar. Tiba-tiba lah. Ada je. And also just kalau kita dah jawab paper tu kan, kita rasa macam susah je, like macam down. It's okay. Yang berlalu tu biarlah berlalu. Kita yang subjek yang dah lepas tu biarkan dah lepas. Kita fokus yang baru. Sebab SPM ni boleh jadi keajaiban. Boleh dia secara tiba-tiba result kita naik macam tu. So just jangan down. Just teruskan je dengan paper yang lain. Itu saja. Untuk sekolah dekat Samudaya. Sekolah apa tu? Okay, untuk batch Edoria, good luck. Beat lah kita punya pointer. Lepas tu make sure dengan cakap cikgu, doa banyak-banyak, jangan lupa ibadah and just stay cool. Jangan stress. Boleh je. Okay, tak kan? Okay, aku. Okay, good luck kepada semua. Calon-calon SPM 06. Terutama sekali sekolah aku, rahsia. Okay, terutama sekali sekolah aku, batch Galaxian. Sekolah Sesma. Okay, so nanti nasihat aku tu je, jangan stress. Jangan study elok, jangan study setiap alam sangat. Lepas tu jangan lupa bangun tahajud pagi-pagi sebelum exam. And sebelum exam tu jangan lupa dulu macam call ke salam ke parents semua tu. And buat yang terbaik untuk sekolah and beat MF please. Please beat MF. Okay. Okay, ada kata-kata lagi? Sebelum kita habiskan? Okay, so guys, that's all for this episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. And jangan lupa follow TikTok Borak-Borak Sari. Dan jangan lupa follow IG KK5 untuk sebarang info-info akan datang. Apa macam ni? Kau ni Apa ni? nombor 5 Roman terbalik. Okay. Jangan Sari KK4. Ni apa? Thank you Amai Nara. Thank you Elijah, Alright. Ipan dengan Danish aplikasi ni. Okay guys, see you on next week pada hari yang sama. Next week. See you. Next week kita cuti sebab cuti Chinese New Year. So kita bagi laluan daripada semua untuk balik. So kita akan jumpa 2 minggu akan datang. So stay tune and bye. Bye.